Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم Bika nasta'in ya fattah ya alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menyambut kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengikut riwayat begitu gembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yang yatim, yang lahirnya tidak ada bapa. Maka Abu Lahab lah di antara pak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat gembira dengan erti kata bahawa Maulidur Rasul yang pertama disambut oleh Abu Lahab. Tetapi dialah orang yang pertama menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, sebagai umat Islam, janganlah hanya sekadar cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana cinta dan juga kasih Abu Lahab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Tetapi jadilah manusia yang cinta dan kasih kepada Nabi seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana Umar, yang bersama-sama dengan Nabi ketika Nabi mengisytiharkan ia adalah Nabi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah disebut surah Al-Masad ataupun Al-Lahab, menceritakan bagaimana Abu Lahab yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Lahab dengan angkuh dan sombong menyerang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau, kerana inikah kamu menghimpunkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempertahankan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah taala tak biar begitu sahaja. Diturunkan satu surah, yakni surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, dengan erti kata bahawa bukan hanya Muhammad sahaja yang membaca, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad berada di belakang Nabi Muhammad membacakan ayat ini dengan erti kata bahawa untuk menepis segala tuduhan, segala apa yang dilontarkan oleh Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala suruh umat juga, umat Nabi Muhammad juga mengucapkan Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab sebagai kasih dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi dengan tujuan dan juga matlamat. Ada beberapa matlamat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Inilah di antara tugas pertama Nabi. Supaya manusia berakhlak, supaya manusia dapat menjadi manusia yang betul-betul manusia, yang disebut sebagai insaniyatul insan, memanusiakan manusia. Ini di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Apabila perkataan alam ini diterjemahkan dengan makna seluruh alam, termasuklah yang beriman, yang tidak beriman, termasuklah haiwan, pokok kayu, semuanya mendapat rahmat daripada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak beriman, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ini, maka mereka ditakhirkan azab. Maknanya azab tidak terus ditimpakan kepada mereka seperti mana umat yang terdahulu. Apabila mereka menentang Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan azab, sehingga kan tidak meninggalkan di kalangan mereka itu baka keturunan dan juga kaum kerabat mereka semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk yang pertamanya perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Islam ada sebuah negara. Supaya Islam dapat memerintah, supaya hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksanakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hanya kalaulah untuk beribadah, maka padan duduk di Mekah sahaja Nabi. Nabi padan duduk di Mekah sahaja, tak perlu berhijrah ke Madinah. Sebablah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah untuk memenangkan Islam, supaya Islam berdaulat dan supaya Islam mempunyai sebuah negara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya bil huda, dengan hidayah dan juga agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk mengalahkan semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrikin ataupun tidak disukai oleh sesiapa sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh qudwah di dalam kehidupan manusia, yang dituntut supaya berjemaah, yang dituntut supaya manusia sentiasa tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal, dan sepanjang bulan Rabiul Awal ini kita cerita berkenaan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menanamkan perasaan cinta dan kasih kita kepada Nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilih usia Nabi ketika 40 tahun. Mengapa 40 tahun ini sebahagian daripada usia yang penting? Mengapa tidak dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang lebih muda? Seperti mana ada juga Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih muda dengan usia 20 tahun, 30 tahun. Kerana usia 40 tahun ini di antara lain yang dikaji oleh ulama, sebahagian daripada mukjizat saintifik yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati dalam surah Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila usia mereka telah pun asyuddah, bertambah, ada kata kuat, dan telah pun mencapai usia 40 tahun,
maka dia berdoa, wahai Tuhan, auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, engkau berikanlah kepadaku perasaan untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat kamu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan arba'ina sanah merujuk kepada usia manusia. Kerana manusia apabila telah mencecah usianya 40 tahun, maka dia kira sebagai matang satu. Yang keduanya, semua perkembangan dia akan terhenti begitu sahaja apabila usia 40 tahun. Nak menghafal pun payah. Kemudian orang yang biasa, kebiasaan menjadi baik sebelum usia 40 tahun, insya-Allah dia akan jadi baik. Dan orang yang tak baik mungkin payah nak menjadi baik. Jadi illa masya-Allah, melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 40 tahun sebagai usia yang matang. Sebagai usia yang begitu sesuai untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang akan membawa risalah yang begitu penting, risalah yang begitu berat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana hebatnya nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebahagian daripada angka 40. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan ada dua peringkat. Satu peringkat dalam kehidupan Nabi di Mekah, satu lagi peringkat usia Nabi di Madinah. Nabi hidup di Mekah selama 53 tahun dan 10 tahun di Madinah. Dalam usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka ujian yang getir bagi Nabi adalah membawa Islam ini di antara lain terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang sentiasa mencari pasal yang sentiasa ingin bermusuh dengan Islam, dan juga mereka ingin memadamkan cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara lain kekuatan yang Allah Taala berikan kepada Nabi berhadapan dengan musuh-musuh ini, di samping Nabi mentarbiah sahabat-sahabatnya menjadi manusia yang setia, sehinggalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini hasil tarbiyah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq wafat, ganti Umar, kemudian Osman, Ali, begitulah seterusnya. Islam ada penggantinya. Ini hasil daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tak dapat nak bertemu. Tetapi dengan kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada seorang syekh, tok guru, lalu bertanya, bagaimanakah saya boleh bertemu dengan Nabi? Dia nak mimpi. Dia tanya bagaimana saya boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tok guru kata beginilah. Awak balik ke rumah, awak goreng ikan, isi garam banyak sikit, kemudian makan, jangan minum air. Lalu dia terkejut. Dia kata, ya ke? Macam tu ke cara nak jumpa dengan Nabi? Dia kata, ya. Balik ke rumah, goreng ikan, garam banyak sikit. Lepas tu makan, jangan minum air, tidur. Dia balik rumah, dia pun buatlah apa yang disyorkan. Jadi bila nak tidur tu, dah minum, makan ikan. Minum tak boleh, makan ikan masin pula. Memanglah dahaga. Dahaga nak minum, takut tak jumpa dengan Nabi. Akhirnya duduk itu, lelak dia. Dalam lelak tidur dia, temulah dia dalam mimpi dia air. Nampak air hujan ada, dia berenang pula, air sana, air saja, sekeliling dia air. Sekeliling air dalam mimpi dia. Jadi pagi esok, dia bertemu dengan syekh, dengan tok guru. Dia kata, tok guru tanya dia, jumpa Nabi malam tadi? Dia kata tak ada. Tak ada dan tak muncul Nabi dalam mimpi. Tetapi aku bermimpi, aku berenang dalam air.
berenang dalam air, kemudian aku dapat minum air banyak di dalam mimpi aku. Jadi kata Tok Guru ni, dia kata begitulah kehidupan manusia ni. Kalaulah dia dahaga sangat, akhirnya dia fikir bab air, maka dalam mimpi dia akan bertemu dengan air. Jadi kalau kehidupan manusia sentiasa hidup bergelumang dengan Nabi SAW, mempelajari hadis Nabi, memperjuangkan apa yang Nabi SAW perjuangkan, belajar Al-Quran, belajar sirah Rasulullah, sibuk dengan nak berkhidmat dengan agama Nabi SAW ini, sudah pasti boleh bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Seperti mana kamu bertemu air dalam mimpi, disebabkan kamu fikir berkenaan dengan nak minum air tadi. Jadi ini di antara yang disebut. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan contoh dan juga tauladan dalam kehidupan kita. Dalam sepanjang kehidupan ia memerlukan kepada contoh, maka contoh kita adalah Nabi SAW. Jadi kita sambung kitab kita berkenaan dengan beriman kepada qada dan juga qadar. Di antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan juga bin Abi Sufyan dilantik menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Ali. Lalu Muawiyah menulis surat kepada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu ditanya apakah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika selesai daripada sembahyang. Maka Mughirah menyatakan bahawa Nabi SAW apabila ia selesai daripada menunaikan sembahyang, kebiasaannya Nabi SAW membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allahumma, ya Allah, tiada siapa yang mampu menghalang. Tiada orang yang dapat menghalang jika engkau memberi sesuatu. Manakala Allah Ta'ala nak beri sesuatu, nak boleh kepada kita rezeki, apa sahaja pemberian, tak ada orang yang boleh halang kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan juga tidak ada manusia yang dapat memberi kalaulah Allah Ta'ala halang. Walaupun dia nak beri apa kepada kita, tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala halang, maka sudah tentulah tidak akan dapat kesampaian manusia untuk memberi kepada kita. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan tidak ada manfaat kesungguhan kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izinkan, kerana semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Daripada hadis Nabi SAW, maka perkataan wala mu'tiya lima mana' dan juga perkataan la mani'a lima a'tait merujuk kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bab berkenaan dengan takdir ini satu pembahasan yang besar. Satu pembahasan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan perkataan qadar, dan juga kita membaca inna anzalnahu fi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpisah-pisah disebut. Dia pisahkan perkataan-perkataan ini di dalam Al-Quran. Tidak seperti mana beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, kadang-kadang diletakkan dalam satu ayat. Tetapi qadar ini ditentukan dalam beberapa makna yang telah pun disebut oleh ulama-ulama. Di antara lain takdir ataupun qadar ini membawa makna mengukur boleh, memberi qadar boleh, ukuran pun boleh, ketentuan pun boleh. Ini di segi makna takdir. Jadi qadar, dia kata, apakah yang dimaksudkan dengan qadar?
Apakah yang dimaksudkan dengan takdir? Jawapannya, dia kata qadar adalah ketetapan tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu perkara. Ketetapan tersebut terlaksana berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk perjalanan alam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Yang bermaksud bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat kekurangan, yang telah menciptakan segala makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluknya serta memberi hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaan. Ayat ini perkataan walladzi qaddara fahada, makna Allah Ta'ala telah meletakkan ketentuan-ketentuan seperti mana ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan manusia. Ada manusia ni dia jadi Cina. Ada manusia ni dia jadi Jawa. Ada manusia ni dia jadi bangsa-bangsa ni, yang ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab bangsa ini tak dapat manusia nak ubah. Tak boleh nak jadi Cina. Kita tak boleh jadi Cina kalau kita bukan Cina. Yang ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah bab ketentuan takdir ini yang disebut oleh ulama, dia kata takdir ni ada 4. Satu dia panggil takdir Allah Ta'ala, disebut sebagai al-ilmu. Takdir Allah dalam bentuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir Allah dalam bentuk kitabah, yakni penulisan, yakni Allah Ta'ala telah tetapkan ketika manusia berada di dalam perut ibu lagi. Dalam perut ibu, Allah Subhanahu wa taala telah pun menentukan bahawa takdir kita, ajal kita, rezeki kita sebanyak mana. Maka dengan sebab itulah yang ini kita tidak tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya kamu dihimpunkan, dijadikan di dalam perut ibu kamu arba'ina yauman, pada 40 hari yang pertama itu nutfah, benih. Dalam masa 40, ini perubahan ni 40 hari ini perubahan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam ketika ajak berjihad, ajak kaumnya berjihad, menjadikan kaumnya tak mau berjihad. Lalu Allah Ta'ala kata, yatihu fil ard arba'ina sanah. Kamu kalau tak mau berjihad, maka duduk di padang Sahara, bumi Sinai selama 40 tahun. Perkataan 40 ini juga sebahagian daripada angka perubahan. Supaya dengan 40 tahun ini, maka saluran satu dia akan mati dah 40 tahun. Itu di antara kegunaan Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT bawa umat dia duduk di bumi Sinai, di Mesir, di padang pasir, yang menyebabkan kisah dalam Al-Quran kita lihat mereka minta air, mereka minta makanan manna wa salwa ni ketika mereka berada di padang pasir ini, kemudian minta supaya diteduhkan, maka Allah Ta'ala teduhkan mereka dengan awan. Dalam masa 40 tahun inilah Nabi Musa pun wafat situ. Nabi Musa ni dia wafat di Palestin. Daripada situlah kemudian Nabi Harun alaihissalam. Ini semua kerana usia 40 tahun itu dia akan, maknanya kalau orang yang berusia dah 40 tahun, tunggu lagi 40 tahun jadi 80 tahun. Orang yang 60 tahun jadi tambah lagi 40 tahun, 100 tahun. Jadi dia akan berubah. Generasi dia akan berubah. Maka manusia juga perubahannya memakan masa 40 hari berubah. Daripada nutfah, kemudian 40 hari menjadi alaqah, seketul daging, kemudian menjadi mudrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala summa yursilu ilaihil malak, diutuskan kepada mereka malaikat, fayanfakhu fihi ruh, lalu malaikat pun tiup roh dengan perintah daripada Allah. Wa yu'mar, lalu diperintahkan menulis 4 kalimah.
Yang pertamanya rezeki. Banyak mana rezeki? Rezeki manusia ni, apabila manusia makin kurang rezeki dia, makanya dekat dah dia nak mati. Rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dia dulu masa muda makan belaka. Bila dah tua sikit dah, banyak dah tolak. Ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, dan kambing tak boleh makan. Selisih kambing tumbang. Bau kambing tak boleh dah. Kemudian makan roti je dah. Akhir makan roti pun tak boleh makan sayur je dah. Makin kurang, makan bubur je dah. Maka rezeki dah nak sempurna. Jadi bila rezeki dah disempurnakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan ambil nyawa. Jadi Allah Ta'ala beritahu rezeki. Ditentukan rezeki kita sebanyak mana. Kemudian ajaluh. Dan juga ajal. Serta amalan. Amalan kita ni amalan yang macam mana? Syaqiyun aw sa'id, sama ada amalan yang jahat ataupun amalan yang baik. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Inna ahadakum, sesungguhnya kamu la ya'mal bi amali ahli jannah. Kamu beramal dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Sehinggalah kamu dengan syurga itu dekatnya sejengkal lagi ke syurga. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu telah datang ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fayamalu bi amali ahli nar. Lalu dia beramal dengan amalan ahli nar, lalu dia mati dalam keadaan itu, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, ada di kalangan kamu juga yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia dengan neraka sejengkal lagi nak masuk neraka. Lalu datang ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia beramal dengan amal ahli syurga, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi yang ni dipanggil ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bentuk tulisan. Dan satu lagi ketentuan Allah bentuk masyiah wa iradah. Masyiah, iradah. Masyiah dan juga iradah ini maknanya kehendak. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan takdir dia kepada manusia ini, dan bab takdir ini banyak sangat pembahasan ulama, dan ada juga golongan-golongan yang bahaskan takdir sampai mereka sesat. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, sesungguhnya takdir ini umpama lautan yang dalam. Jangan kamu cuba nak menyelam dalam sangat, nanti tak timbul-timbul dah. Jadi oleh kerana itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, di zaman-zaman mereka ada manusia yang bertanya berkenaan takdir, yang kadang-kadang mempermainkan takdir. Zaman Sayyidina Umar, seorang laki-laki ditangkap kerana mencuri. Sayyidina Umar tanya, ngapa mencuri? Dia kata, takdir Allah Ta'ala nak mencuri, kenapa pula? Dia kata takdir. Jadi Sayyidina Umar potong tangan dia, dan Sayyidina Umar sebab. Sayyidina Ali kata, pasal apa sebab? Tidak ada dalam undang-undang hudud ini seorang yang dipotong tangan kerana mencuri, kemudian sebab pula tak ada. Umar kata, bukan kerana itu, tetapi kerana dia mempermainkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga ketika Sayyidina Umar bercadang, berhasrat untuk pergi melawat ke negeri Syam, negara di bawah jajahan dia, taklukan dia. Tiba-tiba di negeri Syam, Syam ni Palestin, Jordan, Syria ni dalam bumi Syam, tiba-tiba penduduk Syam terkena wabak, penyakit yang berjangkit. Lalu Sayyidina Umar membatalkan tujuannya untuk pergi melawat ke negeri Syam. Lalu orang tanya, wahai Umar, kamu lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kamu lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Sayyidina Umar menjawab, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari daripada takdir Allah untuk pergi kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang satu lagi. Begitulah juga Sayyidina Ali ketika dia duduk di satu tembok yang rapuh, yang nak roboh. Bila tembok tersebut dah gaya nak roboh, lalu Sayyidina Ali dia lari. Lalu orang tanya, wahai Ali, kamu lari daripada takdir Allah SWT?
Sayyidina Ali jawab seperti mana Sayyidina Umar. Aku lari daripada takdir Allah supaya aku dapat takdir Allah yang lain. Jadi dalam bab takdir ini satu pembahasan yang begitu panjang sebenarnya. Kerana di sana ada golongan Jabariyah yang meletakkan bahawa manusia tak boleh buat apa. Semua perbuatan manusia ini adalah datangnya daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata bahawa manusia sikit pun tak boleh nak buat apa-apa. Ini di antara yang menjadi mazhab Jabariyah. Jabariyah mana? Jabar mana? Paksa. Af'alul ibad, perbuatan manusia ini seolah-olah dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan manusia tak boleh buat lain. Ni semua kita buat-buat ni, dia kata dia semua di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun kita tidak ada peluang untuk buat yang lain. Semua di atas perintah Allah. Kemudian ada sekelompok lagi, golongan Mu'tazilah, yang dia kata perbuatan manusia ni langsung tiada kena-mengena dengan Allah. Yang Jabariyah ni pula dia kata tadi bahawa semua perbuatan manusia manusia tak boleh nak buat apa, semua daripada Allah. Golongan Qadariyah pula meletakkan bahawa perbuatan manusia ni, Qadariyah kemudian Mu'tazilah meletakkan manusia ni dia buat sendiri, langsung tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni masalah juga. Jadi ahli sunnah wal jamaah meletakkan jalan tengah. Dia kata semua yang manusia buat ini af'alul ibad ini pun daripada Allah Subhanahu Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan satu lagi usaha, dia panggil kasbi, al-ikhtiyar, yang Allah Taala berikan kepada manusia. Sebab itulah dalam banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kalanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, iman. Siapa nak kufur, kufur. Maknanya menunjukkan ada ikhtiar, manusia boleh pilih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu ada jalan yang baik, ada yang jalan yang buruk. Jadi pilih. Jadi pilih ini dinamakan ikhtiar. Maka dengan sebab itu umat Islam wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dia kata al-imanu bil qadri fardul lazim. Beriman kepada qada dan juga qadar ini satu ketentuan, satu kefarduan yang lazim, yang patut. Bahawa dia mestilah beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala khaliq, pencipta bagi perbuatan manusia. Khairuha wa syarruha, yang baik pun datang daripada Allah, yang buruk pun Allah Ta'ala buat. Katabaha alaihim fil lauh mahfuz, dan benda ini telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di lauh mahfuz sebelum diciptakan makhluknya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala mencipta kamu dan juga apa yang kamu akan buat, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kulillah khaliq kulli syai', katakanlah Allah Ta'ala lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Benda ni semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW juga dalam hadis pun menceritakan bahawa manusia wajib beriman, termasuk di antara rukun iman, beriman kepada qada dan juga qadar, yang baik yang buruk. Walaupun dalam hadis, walaupun dalam Al-Quran tidak diletakkan dalam ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tak ada beriman, tak ada pada qada dan juga qadar, tetapi diletakkan dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur. Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan dia menjelma, yang Nabi pun tidak tahu. Lalu dia bertemu dengan Nabi dengan pakaian yang putih, rambutnya yang hitam, disandarkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Dia tanya apa dia Islam, apakah dia iman. Maka Nabi kata, iman itu bahawa kamu wa antu'mina, dalam lafaz hadis, wa antu'mina bil qadri khairahu wa syarrah, bahawa kamu hendaklah beriman dengan takdir yang baik dan juga buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ikhtiar kepada manusia, walaupun dicipta amal manusia ini, tetapi semuanya
dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada manusia ikhtiar. Manusia boleh berikhtiar seperti mana firman Allah, man amila salihan fali nafsih. Siapa yang buat yang baik untuk dirinya. Wa man asaa, siapa yang buat yang jahat, perbuatan yang jahat, fa alaiha, maka atas dirinya lah. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Allah Taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah tentukan. Ini takdir dalam ilmu dan juga kitabah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Zaman Nabi SAW, sahabat tak pernah tanya bab takdir. Zaman Nabi tak pernah sahabat tanya bab takdir kepada Nabi. Mereka berperang bersama dengan Nabi. Bila kalah, tak menang, mereka tak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara para sahabat dengan Nabi SAW, kehidupan mereka lebih faham. Yang akhirnya kefahaman itu terhakis dah lama, jauh daripada sahabat, maka lahirlah pelbagai jenis makhluk manusia yang tidak faham kepada takdir. Satu ketika Kaabah pernah terbakar. Kaabah ni pernah terbakar. Lalu ada orang nak padam. Dia kata jangan padam, ini takdir Allah Ta'ala nak bakar ni. Jadi ini golongan yang betul-betul pegang kepada takdir semata-mata, tanpa melihat kepada adanya ikhtiar dan juga usaha. Jadi perkara perbuatan manusia ini, kita tidak nafikan dianya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi manusia ada takdir. Takdir ini, dalam takdir ini dia ada pula ikhtiar yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, nyatakan dalam Al-Quran supaya manusia berikhtiar. Umpama seorang guru, dia ada gambar lembu umpama. Gambar ni dia suruh warna, beri anak murid. Jadi anak murid ni lah dia kena pandai mewarna. Kalau lembu warna biru umpama, maka guru kata tak betul ni, mana ada lembu warna biru. Jadi manusia boleh pilih, boleh memilih, ada ikhtiar di situ. Ini dinamakan kasbi, dalam bahasa Arab kasbi ataupun ikhtiari. Baik, ketentuan kadar buruk dan juga kadar yang baik. Kadar buruk dan juga kadar yang baik. Apakah pendirian orang mukmin terhadap kadar atau takdir? Dia kata jawapan, para mukmin beriman dan percaya bahawa kadar takdir baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan Mu'tazilah dia kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri manusia sendiri. Sebab itulah jaga-jaga dalam kita bercakap. Kita biasa dengar orang cakap yang buruk datang daripada diri saya, baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya. Salah. Yang buruk baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar pernah berucap, dia kata yang baik daripada Allah, yang buruk datangnya daripada syaitan. Yang buruk datangnya daripada syaitan. Maknanya menyandarkan buruk itu datangnya daripada syaitan, sedangkan syaitan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Mu'tazilah dia membezakan di antara rezeki dengan yang bukan rezeki. Dia kata kalaulah seorang itu mencuri, dia curi ayam umpamanya, pergi ke reban orang, dia buka reban, dia curi. Lalu dia ketika nak makan ayam, dia sembelih dulu, baca bismillah, dia kena hadap kiblat juga walaupun curi. Jadi Mu'tazilah kata itu bukan rezeki. Itu bukan rezeki, sebab rezeki ni benda yang baik datang daripada Allah, jadi yang buruk maka bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mu'tazilah kata rezeki hanyalah yang baik sahaja, yang buruk, yang haram bukan rezeki. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa rezeki ni yang baik berrezeki, yang haram berrezeki. Yang baik rezeki baik, yang haram rezeki haram. Yang curi dan seumpamanya, maka dia menjadi rezeki yang haram.
Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa yang buruk, yang baik, syurga neraka datang daripada Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi yang ni di antaranya semuanya datang daripada Allah. Ini kerana orang beriman mengetahui bahawa yang menetapkan segala takdir bagi semua makhluk adalah Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan yang amat mendalam pengetahuannya. Kejahilan manusia untuk mengetahui hikmah Allah dalam penentuan qadar takdir adalah berpunca daripada ilmu manusia yang cetek dan juga sedikit. Yang cetek, yang sedikit. Maknanya ilmu manusia makin hari makin kurang. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil balik ilmu. Ilmu datang daripada Allah. Diambil ilmu ini dengan cara dimatikan para ulama. Bila mati saja ulama, hilang satu ilmu. Ilmu akan hilang dengan kematian ulama. Sebab itulah hilangnya seorang ulama di atas muka bumi adalah sangat sangat terkesan kepada ilmu itu sendiri. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz di antara manusia yang pertama yang menghimpunkan ulama supaya dihimpunkan kitab hadis di atas dasar bahawa aku takut bahawa nanti ilmu ataupun hadis Nabi SAW hilang dengan kematian ulama. Maka Ibnu Hazmin di antara yang menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz, semua orang tahu manusia yang begitu hebat. Ia memegang tampuk pemerintahan kerajaan timur dan juga barat. Kerajaan di antara negeri China sehingga ke Paris, Perancis. Luas kerajaan ni, tetapi satu hari, satu ketika anak perempuan dia datang pada pagi raya minta baju raya. Dia kata kawan-kawan semua ada baju raya, saya tak ada, menangis dia. Umar bin Abdul Aziz, duit dia banyak belanjakan kepada rakyat. Dia tak ada duit. Lalu dia datang kepada pembendaharaan. Lalu dia minta, wa ya khazin, wahai akhi, ya akhi, yang menjaga bahagian duit ni lah, bahasa kita mendahari boleh jadi, setiausaha keuangan ke. Dia kata, boleh aku ambil gaji aku bulan depan untuk aku beli baju untuk berikan kepada anak perempuan aku yang menangis tak ada baju raya. Jadi kata yang menjaga pembendaharaan ini, dia kata boleh, tapi satu syarat. Satu syarat, apakah Amirul Mukminin boleh beri jaminan bahawa dalam masa sebulan ni Amirul Mukminin tak mati? Nak beri jaminan, boleh tak Amirul Mukminin beri jaminan dalam masa sebulan akan datang ni Amirul Mukminin tak mati? Umar bin Abdul Aziz kata, aku tak jamin lah. Ni orang beriman. Hari ni tak kira. Dia tak berani nak jamin sebulan hidup. Nak minta gaji bulan depan ni, dia tak berani. Sehingga kalau begitu, tak apalah. Dia tak ambil gaji bulan depan kerana tak tahu hidup ataupun mati. Lalu dia pulang ke rumahnya menenangkan keadaan. Menenangkan keadaan anak-anaknya. Supaya redha dengan ketentuan daripada Allah, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan mendesak. Jangan mendesak supaya ayah menjadi manusia yang akhirnya kadang-kala boleh lupa dengan sebab pemerintahan yang besar. Tetapi inilah dia manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin negara dalam memimpin negara. Kemudian dia beritahu dalam kitab ini, kejahilan manusia untuk mengetahui hikmah Allah dalam penentuan kadar takdir adalah punca daripada ilmu manusia yang cetek dan sedikit. Hari ini ilmu manusia dengan adanya kajian-kajian, peralatan-peralatan,
menjadikan manusia sepatutnya lebih banyak ilmu daripada orang dahulu. Banyak kajian-kajian yang dibuat pada hari ini berkenaan apa sahaja yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Nabi sahabat percaya je. Hari ini orang tak percaya buat kajian, akhirnya mereka percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang angkasawan India, perempuan, dia naik ke angkasa, dan di atas sana dia ada dua benda yang dia saksikan. Yang pertama, tak dengar suara lain melainkan suara azan saja. Suara lain, bunyi bising di dunia ni. Tapi bila naik ke atas sana, tak ada suara lain mendengar melainkan suara azan saja. Bagaimana suara azan boleh dengar, suara lain tak dengar? Ini di antara satu benda yang ajaib dan pelik. Yang keduanya, dia tengok daripada atas sana, tempat lain gelap belaka. Mekah, Madinah cerah. Ini di antara Mekah, Madinah cerah daripada atas. Ini menjadikan dia seperti mana Neil Armstrong dahulu, yang memulai Islam, dan akhirnya dia memulai Islam di atas kerana menyaksikan kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ini di antara kajian-kajian yang mereka dapat lihat. Ramai di kalangan barat yang cerdik, yang bijak, yang memeluk Islam. Jadi oleh kerana itulah, kalau manusia tak bijak, manusia tak dapat nak memecahkan tradisi pemikirannya, maka payah. Sebab itulah dalam sebuah kerajaan Islam, dia nak rakyat dia cerdik. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, rakyat cerdik. Dia ajar rakyat ni supaya makin hari makin cerdik. Boleh memikir, berbeza dengan negara kita hari ni. Negara kita ni dia suka orang bodoh, tu jadi masalah ni. Suka je, dia tekan, jangan mikir banyak sangat lah. Dia kira dapat 500, okey lah, kira-kiranya. Begitu. Jadi dengan sebab itulah, perlu ambil kira bagaimana kejayaan-kejayaan Islam yang membawa ilmu-ilmu yang baru pada hari ini hasil daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, setiap hari dia kata ilmu pengetahuan manusia mengenai hikmat dan bijaksana tersebut akan semakin bertambah banyak. Dulu orang tak tahu lalat, sebelahnya Nabi sebut tak tahu, kaji, maka lahirlah kajian-kajian. Memang sungguh bahawa sebelah kiri kanan ini ada ubat, ada penawar. Kemudian dikaji lagi berkenaan mukjizat saintifik yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala cerita bab nyamuk, maka orang kaji nyamuk. Al-Quran cerita bab unta, maka orang kaji unta. Al-Quran cerita langit, orang kaji langit. Jadi habis semua sekali, makin banyak ilmu yang ada pada hari ini. Yang walaupun sedikit kecil tetapi besar hakikatnya bila ia datangnya daripada Al-Quran, menjadi rahsia yang tidak tahu oleh manusia, melainkan bila manusia mengkaji dengan peralatan-peralatan yang canggih. Soalan dia kata, adakah terdapat sebarang hikmah dalam penentuan qada ataupun takdir yang buruk? Jawapan dia kata, tidakkah kita melihat bahawa semua pemerintah ataupun majikan memberi gaji kepada pegawainya dan meletakkan peraturan tertentu yang berfaedah kepada rakyatnya? Bila ada kerajaan dia akan buat undang-undang. Dia akan buat undang-undang, kemudian orang bekerja dia akan beri gaji. Ini undang-undang peraturan dalam sebuah negara. Dalam masa yang sama, hukuman bagi kesalahan juga ditetapkan. Kalau buat begini, ini salahnya. Kalau buat begini, ini kesalahannya. Jadi undang-undang berbeza. Undang-undang ni kadang-kadang berbeza di antara satu negara dengan negara yang lain. Adat gitulah juga. Di antara satu negara dengan negara tak sama. Kita kalau makan basuh tangan dalam pinggan, tak jadi masalah. Tetapi kalau di Pakistan jangan buat. Pakistan ni negara gitu, dia tak boleh. Dia tak boleh basuh tangan dalam pinggan. Masuk kedai dia makan nasi biryani, habis je kita ambil air tangan basuh. Dia campaknya pinggan keluar. Lepas tu dia kata jangan datanglah sampai bila-bila. Dia tak boleh, adat dia gitu. Begitu juga orang Pakistan, dia tak boleh pukul punggung. Kalau pukul punggung, balahlah. Tapi kalau pukul kepala, tak apa.
Itu adat. Adat dia tak boleh. Pukul punggung ni aib. Aib sangat. Kalau orang Tajikistan, dia tak boleh tanggal baju. Kalau duduk asrama, tanggal baju. Dia tutup muka, malu. Badan kita, bukan badan dia. Dia malu. Itu. Adat manusia tak sama. Jadi bila adat pun tak sama, undang-undang pun tak sama juga. Penjara umpamanya. Penjara Jepun sebuah hotel. Sebab itu bila orang nak keluar penjara, dia menangis. Kenapa penjara? Tak dapat dah duduk dalam penjara, kata dia. Sebab apa? Sebab nikmat sedap dalam penjara. Di Jerman, penjara dia siap kedai kopi ada panggung wayang ada dalam tu. Jadi siapa hak jahat-jahat tangkap duduk dalam tu. Maka dia duduk dalam tu amannya. Jadi tak ada penyaksaan kepada dia. Dia kira selesai. Rakyat di luar ni selamat, tak ada orang macam ni. Berbeza di tempat-tempat yang lain. Penjara Israel lain pula. Orang Islam lain pula, kena tangkap, dipukul, diletakkan, dibaringkan di atas air batu. Kemudian kemaluan dia cocok dengan pensel pen apa belaka ni. Ini kemudian digantungkan pula kaki ke atas. Ini penjara-penjara. Bagai-bagai jenis penjara pun tak sama. Jadi begitulah juga dia kata negara dari segi undang-undangnya tak sama. Undang-undang tak sama. Ada negara ada tol, ada negara tak ada tol. Thailand tak ada tol, jalan luas. Tol dia tak ada. Malaysia ni jalan sempit, tol ada juga. Jepun ada juga tol, tetapi tukang jaga tol ni semua orang tua-tua. Orang tua-tua jaga tol. Kita ni anak dara je. Pukul 2 pagi, 3 pagi anak dara. Jadi ini berbeza. Dalam masa yang sama, hukuman bagi kesalahan juga ditetapkan dan dilaksanakan. Hukuman bagi kesalahan adalah buruk, tetapi ia mempunyai hikmah. Dalam Islam ini, satu hukuman yang Allah Ta'ala tentukan melalui hukum hudud, maka ada hikmah yang manusia tak dapat. Tak dapat diketahui, melainkan selepas kajian yang dibuat, bahawa manusia dapat melihat bahawa hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah hukum yang dapat menyelesaikan masalah manusia. Lalu dia kata, bila manusia melihat undang-undang, kemudian peraturan dan juga hukum yang ditentukan, mungkin manusia akan nampak benda ni sepatutnya begini. Kadang-kadang kerana jahil, manusia menentang undang-undang tersebut. Tetapi ia mempunyai hikmah yang kadang-kadang manusia tak tahu. Contohnya dia kata, apabila si jahil melihat doktor membedah perut pesakit, seorang doktor bedah perut sakit, dia mungkin menganggap doktor tersebut adalah musuh pesakit tersebut. Manakala tak tahu, orang akan kata bahawa musuh, makna doktor telah membedah perut seorang pesakit itu di atas dasar mungkin dia bermusuh. Maka itu orang jahil punya pandangan. Sedangkan dia membedah perut pesakit kerana tujuan ataupun hikmah yang tidak diketahui oleh si jahil tadi. Sekiranya manusia tidak ditakdirkan lapar, dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan makanan. Yang jadi manusia bekerja kerana manusia ada lapar. Ada sifat lapar pada manusia menjadikan manusia kena cari makan. Manusia bekerja yang kadang-kalanya kerja itu kerja yang membahayakan dirinya, kerja yang boleh mendatangkan nyawanya terancam, tetapi oleh kerana nak cari makan. Yang dikata cari makan ni. Jadi Allah Ta'ala buatkan rasa lapar. Sekiranya tidak ditakdirkan sakit, tidak ada mereka yang akan mati dan tiada siapa yang akan merasai nikmat kesihatan. Sebab itulah dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan bahawa dia ada sebab supaya manusia dapat rasa. Bila kita lapar, kita dapat rasa orang lain lapar macam mana. Bila kita susah, orang lain susah macam mana. Bila kita sakit, orang lain sakit macam mana. Kita sakit di rumah, bawa ke hospital, rupanya lagi banyak hak sakit. Teruk pada kita lagi. Mendatangkan keinsafan kepada kita. Jadi ini di antara yang Allah Ta'ala takdirkan. Sekiranya tidak ditakdirkan wujudnya kehidupan, tidak ada seorang pun yang dihantar ke bumi. Kalaulah tidak ada takdir Allah nak hidupkan manusia, maka tak datang Nabi Adam AS ke atas muka bumi. Sekiranya tidak ditakdirkan kematian, kalau tak ada mati umpama. Sebab mati ni takdir Allah. Kalaulah tak ditakdirkan manusia mati, maka dunia hari ni padat dengan manusia. Kerana orang zaman Nabi Adam dulu pun hidup zaman hari ni. Boleh jadi kita duduk dalam mana tak tahu. Duduk tepi sungai Pahang ke atas pokok getah ke, duduk ada belaka pernah.
Kerana kalau manusia tak mati-mati, duduk berhimpun seramai-ramainya. Bukan ada cucu je, cicit, cucu, banyak tak tahu apa jenis nama dah. Tapi tak, Allah Ta'ala matikan. Matikan, meninggalkan ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apakah maksud takdir baik dan juga buruk? Ini kita bahas bab takdir. Sana ada qada. Qada, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni bab takdir. Semua yang memberi manfaat kepada kita seperti makan, minuman, ubatan dan ilmu pengetahuan adalah takdir yang baik. Makan, minum, ubat ni semua takdir yang baik. Setiap yang memudaratkan kita seperti lapar, dahaga, sakit, jahil adalah takdir buruk. Itu di antara yang kesimpulan dia ambil. Kemudian apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap takdir tersebut? Dia kata sesungguhnya Allah telah menganugerahkan pendengaran, telinga, penglihatan, mata dan akal, hati. Akal duduk di hati. Imam Syafi'i kata akal duduk di hati. Kepada manusia serta menurunkan sebuah kitab yang berpetunjuk kepada kebaikan. Semua pemberian Tuhan ini mengajar manusia mengenali takdir baik dan juga menyuruh supaya memanfaatkan serta menerangkan takdir buruk dan menyuruh manusia menjauhinya. Manusia wajib memanfaatkan takdir baik dan menjauhi takdir buruk. Sebab itulah kita diarahkan supaya ada benda-benda yang buruk, takdir yang buruk. Jangan cuba umpamanya tengah jalan raya, orang kata baringlah tengah jalan raya ni, kalau Allah takdirkan kamu tak mati kata dia. Jangan buat begitu. Syaitan pernah datang kepada Nabi Isa AS. Syaitan pernah bertemu Nabi Isa AS. Dia kata, wahai Isa, kamu terjunlah daripada bukit ni. Terjun daripada bukit ni kerana Allah Ta'ala beritahu dah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan tentukan sesuatu. Maknanya lan yusibana, kamu tidak akan ditimpa sesuatu kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila syaitan kata begitu kepada Nabi Isa, Nabi Isa beritahu pula pada syaitan. Dia kata kita disuruh tunduk patuh pada Allah, bukan nak menguji Allah. Kerja manusia jangan uji Allah. Allah Ta'ala uji kita, jangan kita uji Allah. Jadi dengan sebab itu jangan cuba-cuba nak baring highway, tengah-tengah highway laju-laju kereta tu, kita pun orang suruh baring. Baringlah, kalau Allah tak takdirkan tak mati. Jangan begitu. Kerana jangan uji Allah SWT, kerana Allah Ta'ala menguji kita. Baik. Mereka juga wajib menolak takdir buruk dengan takdir baik, seperti menolak takdir lapar dengan takdir makan, takdir sakit dengan takdir ubat dan seumpamanya. Inilah perintah Allah Ta'ala kepada kita dalam kitabnya. Sesiapa yang menyalahi petunjuk Tuhannya dan tidak memanfaatkan takdir Allah yang baik, tidak mengambil faedah dengan pendengarannya, penglihatannya dan akalnya, dia adalah musuh dirinya sendiri. Kemudian beriman kepada qadar. Adalah beriman kepada qadar wajib ataupun tidak? Dia kata ya, beriman kepada takdir adalah wajib dan merupakan salah satu rukun iman. Apakah kesan beriman kepada takdir? Jawapan, dia kata sesiapa yang beriman bahawa Allah telah menjadikan alam ini dengan ketetapan tertentu, dia akan berusaha untuk mengenali takdir dan ketentuan Allah yang bermanfaat untuk memanfaatkannya. Dia juga akan bekerja mengikut tuntutan takdir ini dalam membangunkan, mengimarahkan serta mengeluarkan hasil-hasil bumi dan mempergunakan semua ciptaan yang bermanfaat dan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam ini. Orang yang percaya kepada takdir, dia tak takut. Dia tidak takut. Sebab mati ni Allah Ta'ala dah tentukan. Sebab itu sahabat Nabi SAW, mereka berjuang habis-habisan kerana mereka tahu bab kematian ini Allah Ta'ala tentukan. Kalau tak mati di medan perang, mati di tempat lain. Tak pergi perang pun mati juga. Baik mati di medan peperangan. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan takdir-takdir kepada manusia ini supaya manusia memilih. Ada kasbi, ada ikhtiar kepada takdir yang lebih baik. Sesiapa yang beriman kepada takdir, mengetahui bahawa setiap yang wujud di alam ini berfungsi menurut hikmah yang maha tinggi. Apabila ditimpa perkara buruk, dia tidak akan gelisah.
ada kematian, orang yang disayangi, tak gelisah. Sebab apa? Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mendapat kejayaan dan kemenangan, dia tidak akan sombong. Kerana apa? Takdir. Sebab itulah dalam bab takdir ini Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan. Kita juga menyebut perkataan qada. Qada ini dia dua. Satu mubram, satu muallaq. Mubram ini ketentuan yang tak boleh berubah dah. Seperti bangsa tadilah. Yang saya ceritakan bahawa bangsa kalau dia lahir Jawa, Jawa lah. Dia tak boleh tukar menjadi orang Banjar, tak boleh. Kita lahir sebagai orang Melayu. Tiba-tiba nampak orang Afrika gelap, lawa juga. Kita pun nak anak kita. Maka kita pun suruh makan kicap banyak-banyak isteri kita supaya lahir jadi gelap. Dia tak jadi. Kalau dia keturunan dah gelap dah. Nak jadi putih, kahwin dengan orang putih boleh putih. Tapi kalau sama-sama gelap, minum air soya banyak-banyak pun tak jadi. Kerana ini ketentuan mubram. Satu lagi dipanggil qada muallaq. Qada muallaq ini ketentuan Allah yang boleh berubah. Di antaranya usia. Usia ni boleh berubah. Boleh panjang. Di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, siapa yang hendak, siapa yang suka supaya usianya panjang, rezekinya bertambah, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Maknanya dia kuat, dia banyak bersilaturahim. Satu. Yang kedua, doa. Doa juga boleh menambahkan usia. Doa juga boleh menambahkan rezeki. Yang Allah Ta'ala tentulah rezeki. Tetapi ini qada, dia panggil qada muallaq. Tergantung kepada doa kita, kepada silaturahim kita, maka yang ni Allah Subhanahu Ta'ala boleh tambah. Jadi dengan sebab itulah dalam bab takdir ini satu benda pembahasan yang begitu panjang oleh para ulama, dan ulama juga sampai peringkat ada jadi sesat, ada yang menjadi bahkan ada yang keluar daripada Islam, wal-iyazbillah, dengan memain ataupun dia membahaskan takdir ini mengikut akal fikirannya, akhirnya jadi sesat barat begitu. Jadi sebab itulah dalam kesimpulan dia kata qadar ataupun takdir adalah ketetapan tertentu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada suatu perkara. Ketetapan tersebut terlaksana berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk perjalanan alam ini. Terdapat takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Maknanya takdir baik pun ada, takdir buruk pun ada. Menang jangan kalah ini takdir, tetapi usaha bagi menang adalah di antara takdir juga. Jadi dengan jangan kira bila kalah takdir dah kalah dah. Boleh berusaha, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dalam perjuangannya. Dalam perjuangan Nabi berusaha supaya Islam berkembang semua sekali ini di atas dasar pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberi kita petunjuk, pendengaran, penglihatan dan akal supaya dapat membezakan antara takdir yang baik untuk kita manfaatkan dan takdir buruk supaya kita menjauhinya. Kita beriman bahawa kesemua takdir ini mempunyai hikmah yang maha tinggi kerana Allah Ta'ala adalah maha bijaksana dalam perbuatan dan ketentuannya. Kemudian dikata beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman. Ia membangkitkan kecergasan dan kesungguhan bekerja untuk memanfaatkan perkara baik yang diberikan oleh Allah di dunia. Ia juga melahirkan manusia yang baik dan seimbang. Baik, seimbang, tidak gelisah dengan kegagalan, tidak sombong dengan nikmat ketika berjaya dan mendapat kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Salam sejahtera kepada sekalian rasul dan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam ini. Ini habislah kitab jilid yang pertama. Dia ada jilid yang kedua pula yang lebih kurang pembahasannya yang lebih luas lagi daripada kitab yang pertama. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita belajar daripada kitab yang pertama ini, yang pertama dia bahas berkenaan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya iman manusia bertambah kuat, kemah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala membuat manusia, mencipta manusia ini tidak lain, yang pertamanya supaya manusia
menjadi hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Kemudian menjalankan tugas sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan seterusnya mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga amanah. Ini di antara tujuan manusia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang manusia dia berhadapan dengan golongan-golongan yang berkepentingan, manusia yang jahil yang kadang-kadangnya yang tiada agama tetapi memimpin manusia. Ini jadi masalah. Pernah satu ketika seorang pemimpin yang zalim. Dia sembahyang, dia tak sembahyang. Dulu zaman dulu zalim-zalim sembahyang. Sebab itu zaman dulu mencuri pun sembahyang. Tengah nak merampak rumah, tengah azan dia sembahyang dulu. Zaman dulu. Yang ni seorang pemimpin yang zalim, dia jadi makmum kepada seorang imam. Lalu dia minta satu ketika tu imam baca panjang. Dia panggil tu imam. Dia kata, lepas ni saya tak nak baca panjang-panjang. Satu ayat saya sudah. Jangan baca panjang. Sebab dia pemimpin, tak ada masa nak sembahyang lama. Jadi minta supaya tu imam ni baca satu ayat je. Lalu tu imam ni baca satu ayat di dalam surah Ahzab. Dalam surah Ahzab di mana akhir surah Ahzab, satu ayat yang dibaca, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Allahu akbar. Maknanya waqalu, mereka berkata, wahai Tuhan, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin yang zalim, fa'adalluna sabila, menjadikan kami sesat jalan. Dia bahasa Arab dia faham. Orang ni, pemimpin ni dia faham bahasa Arab. Oleh kerana dia suruh baca satu ayat, tu imam baca ayat ini, wahai Tuhan, wa qalu rabbana, wahai Tuhan, kami mentaati pemimpin yang zalim, dengan sebab taat kepada pemimpin yang zalim, fa'adalluna sabila, kami pun jadi sesat juga sebab ikut dia. Dia pun rokok. Pada rakaat yang kedua, dia sambung lagi ayat, satu ayat juga dia baca, rabbana atihim di'afaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan, engkau laknatlah dia, azablah dia, dua kali azab, dan kau laknatlah. Jadi dia faham bahasa, akhirnya rupanya ayat ni kena ke dia. Bila kena ke dia, dia kata, engkau bacalah ayat lain, jangan baca ayat tadi. Ini berlaku bagai-bagai jenis sejarah manusia yang Allah Subhanahu wa taala yang dihimpunkan oleh para ulama berkenaan dengan sejarah-sejarah manusia-manusia zaman-zaman terdahulu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi manusia yang peka dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apakah dia matlamat dan juga tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana manusia pada hari ini yang kadang-kalanya cinta dan kasih pada Nabi Muhammad hanya sekadar di mulut saja, di lidah sahaja, pada pakaian sahaja, tapi kadang-kalanya pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikut cara Nabi yang sebetulnya. Dalam akhir zaman ini yang kadang-kala banyak manusia tersasar daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebab itulah mengetahui Nabi, belajar berkenaan sirah Nabi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan cinta dan juga kasih kita kepada Nabi. Kita tidak kenal Nabi melainkan kita belajar hadis dia. Kita tak kenal perjuangan Nabi kalau tidak belajar sirah Rasulullah. Kalau tak baca Al-Quran, tak lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, maka sudah tentulah manusia hanya sekadar berangan-angan sahaja nak menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi dengan sebab itulah hari ni, hari Ahad ni Maulidur Rasul, manusia kita lihat ramai nak berarak ni, nak berarak sana bawa sini. Berselawat tu bagus dah, tetapi perjuangan Nabi bukan hanya sekadar selawat saja, bahkan sampai peringkat mendirikan sebuah negara. Inilah tujuan matlamat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 23 tahun perjuangan Nabi yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan daripada 23 tahun itulah tarbiyah pada sahabat, akhirnya Islam jadi gemilang, dan seterusnya di zaman-zamannya sehinggalah kepada zaman-zaman para sahabat sampailah Islam itu pada kita. Betapa besarnya pengorbanan Nabi membawa Islam, bukan untuk diri dia,
tetapi untuk kita ni sebenarnya sebagai umat yang sangat dikasihi, disayangi. Ketika orang lain, ketika Nabi lain di padang mahsyar menyebut nafsi, Nabi SAW menyebut ummati, umat aku, kerana Nabi nak bawa semua umatnya masuk ke dalam syurga. Tapi rupanya ada manusia yang tidak mahu masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, melainkan orang yang tak nak masuk. Sahabat pelik, ada ke orang tak nak masuk syurga? Rupanya ada hari ni. Bukan tak ada. Qila wa man ya aba ya Rasulullah, siapakah yang tak nak masuk syurga? Lalu Nabi SAW kata, man ata'ani dakhal jannah, siapa yang masuk syurga, siapa yang taat kepada aku, ikut cara aku, masuk syurga. Siapa yang tidak ikut Nabi, maka dia enggan untuk masuk syurga. Maka dengan kalimah Muhammad inilah yang menjadikan halal seorang itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Yang itu mufti Al-Sani yang kata ada di melakukan kenyataan, maknanya yang menipu tukang nasi, yang guna maknanya kita dalam menipu raya ni kita dosa pahala. Seolah-olah mana ayat tu tadi tak kena-mengena dengan bila pemimpin. Baik, dalam masalah dosa pahala ni kita sebut bila-bila pun. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi dalam menyelesaikan semua masalah, dia akan sebut dosa pahala, syurga neraka dia akan sebut. Apabila ada balah berkenaan dengan tanah, seorang bandar dengan orang kampung, balah berkenaan tanah, Nabi kata, aku ni manusia biasa, mungkin aku juga boleh terpengaruh dengan cakap-cakap manusia. Mungkin orang bandar sedap sikit bercakap, mungkin aku boleh terpengaruh. Tetapi Nabi kata, ingat, kalaulah dia ambil bukan hak dia, kalaulah dia ambil bukan hak dia, sesungguhnya dia telah mengambil neraka. Dia telah mengambil bara neraka. Bila dengar neraka ni, sahabat dua-dua kata, engkau lah ambil. Saya tak nak ambil. Kenapa? Iman, yang pertama iman masalahnya. Hari ni sebut neraka pun tak takut hari ni. Ini jadi masalah kerana iman kurang. Begitulah juga dosa pahala. Dosa pahala juga dalam bab memimpin, memilih pemimpin juga termasuk di dalam dosa pahala. Kita tidak terlepas dengan bab dosa pahala. Semua ada dosa pahala. Sebab itulah tak ada benda yang tak ada dosa, tak ada pahala. Larau sahaja begitu, dia ada dosa, ada pahala. Jadi penting kepada kita mengkaji dan juga mengetahui mana perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa, mana perkara yang boleh membawa kepada neraka. Lebih-lebih lagi dalam bab menjamin kepimpinan ni. Pemilih pemimpin lagi besar. Kerana manusia dia akan masuk ke syurga ataupun neraka mengikut pemimpin. Dia tak pergi seorang-seorang. Contoh mana? Nak syurga tak ada. Tak lepas syurga seorang. Lepas. Dalilnya, apabila Allah Ta'ala nak memusnahkan satu kampung, Allah Ta'ala hantar malaikat. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala hantar malaikat. Kemudian malaikat pun tengok sebelah kampung. Sebelah. Rupanya celah-celah kampung yang buat maksiat tu ada 2-3 orang sembah Allah. Yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadahnya kuat. Lalu malaikat beritahu, ya Allah, kampung yang kamu nak musnah tu ada orang baik. Bukan tak ada. Allah Ta'ala kata, mula azab daripada rumah orang tu. Dia tak nak mencegah kemungkaran. Dia kira nak masuk syurga seorang-seorang. Tak lepas rupanya masuk syurga seorang-seorang. Jadi dengan sebab itulah manusia akan masuk syurga dengan pemimpin. Dengan a'immah, dengan pemimpin. Siapa yang memimpin dia, siapa yang dia nak orang yang memimpin dia supaya bawa masuk ke syurga. Sebab itu dalam Al-Quran sebut, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat nanti, semua manusia akan dipanggil mengikut imam-imam. Ada kata surat amalan di antara tafsir, dan ada kata pemimpin yang mereka sokong di atas muka bumi. Sebab itu ayat tadilah Rabbana wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Tuhan, ata'na, kami telah taat kepada sadatana, pemimpin kami, pembesar kami, fa adalluna sabila, menjadikan kami ni sesat rupanya. Taat juga, ikut perintah dia, sokong dia, ngundi dia, rupa-rupanya dia sesat. Akhirnya Rabbana atin di'afain. Ya Allah, oleh kerana dia menyesatkan kami, dia pun sesat juga, punya marah, punya geram, ya Allah, kau azab 2 kali ganda. Beri double azab, wal anhum la'nan kabira, ya Allah, kau laknatkanlah dia.
dengan laknat yang besar. Jadi ini di antara masalah iman juga sini. Masalah Islam, masalah iman. Bukan masalah ni terputus dengan iman, terputus dengan Islam, tak ada kaitan. Dia ada kaitan. Bab memilih pemimpin, dia ada kaitan dengan dengan dosa dan juga pahala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran pemimpin Abu Lahab, Fir'aun, Haman, nama-nama pemimpin yang besar ni. Ini pemimpin yang sesat. Allah Ta'ala letakkan nama-nama Nabi-Nabi, Nabi Musa, Nabi-Nabi ini pemimpin yang membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke jalan yang benar. Jadi oleh kerana itu, tak kira siapalah hak cakap mufti ke siapa pun, itu semuanya pakai apa yang Syed Qutb sebut. La ilaha illallah, aku ni digantungkan la ilaha illallah. Kamu datang nak ajar aku la ilaha illallah. Kamu tu la ilaha illallah kerana roti. Aku la ilaha illallah kerana apa? Kerana ikhlas berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita fahamlah dalam bab ini. Wallahu a'lam.